Hadis 245 iaitu himpunan kebajikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kuribat dunya nafasallahu anhu kurbatan min kuribal yawmal qiyamah wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahum Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutin Allah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa qaffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Takrij hadis bagi hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir, doa, taubat dan istighfar dalam bab kelebihan berkumpul membaca Al-Quran dan berzikir. Seterusnya, Bukhari juga mengeluarkan sebahagian hadis ini daripada Ibnu Umar dalam kitab Kezaliman, iaitu dalam bab Muslim tidak boleh menzalimi Muslim dan membiarkannya tidak menolong. Seterusnya, darjat bagi hadis ini ialah sahih. Makna perkataan yang pertama, nafasa, iaitu meringankan ataupun menghilangkan kesannya dari jiwa. Yang kedua, al-kurbah, kesusahan yang besar, kesusahan besar yang menjadikan seseorang sangat duka, seolah-olah ia adalah tali yang menjerut lehernya sehingga hampir menghalang pernafasan dan meragut nyawanya. Yang ketiga ialah yassara ala mu'sirin, memudahkan orang yang mendapat kesusahan. Mudahkan orang yang mendapat kesusahan. Orang yang mendapat kesusahan itu orang yang dibebani dengan hutang dan yang tidak mampu membayar hutang, lalu diberikan kemudahan kepadanya ialah dengan membantunya dalam membayar hutang. Seterusnya, yasarallahu alaihi, Allah akan memudahkan baginya, iaitu memudahkan segala urusannya, iaitu memudahkan segala urusannya itu kepada orang yang memberikan kemudahan tersebut. Maksud umum bagi hadis ini menceritakan tentang himpunan kebajikan yang kita amalkan di dunia untuk mendapat pahala dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menolong kesusahan orang atau meringankan beban orang. Maksud orang yang mendapat kesusahan ini ialah orang yang dibebani dengan hutang. Dalam hadis ini menceritakan menolong kesusahan orang ini dalam aspek memberi kemudahan dengan membayar hutang orang yang tidak mampu membayar tersebut. Nabi bersabda, barang sesiapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seseorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya pada hari kiamat kelak. Yang kedua, menempuh jalan dalam mencari ilmu. Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga dan jalan hidayah dan mudah untuk memasuki syurga di akhirat. Yang ketiga ialah mereka yang membaca Al-Quran ini dan mempelajari dengan penuh tadabbur dan khusyuk, dan mereka ini menjaga begitu penting dalam menjaga adab dan akhlak ketika membaca Al-Quran. Mereka ini berusaha untuk memahami maknanya dan mengetahui maksudnya sehinggalah datangnya ketenangan akan turun kepada mereka. Ia perkara yang menenangkan hati, mententeramkan jiwa dan menambahkan rasa hebat serta membangkitkan rasa takut dan khusyuk. Seterusnya, kefahaman hadis dari segi akidah. Nafasa, iaitu menghilangkan kesannya dari jiwa, perkara yang dibenarkan oleh jiwa kita. Hati menjadi tenang kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menolong orang ataupun meringankan salah satu kesusahan orang yang memudahkan masalah hutang orang lain hanya untuk mendapat keridaan Allah Taala. Seterusnya, dari segi fiqh, memudahkan orang yang berhutang. Kesusahan ramai orang disebabkan banyaknya beban nafkah yang harus ditanggung dalam keluarga mereka. Dengan cara memudahkan, yang pertama, pemberi hutang menangguhkan tempoh pembayaran ke sesuatu waktu yang dia mampu membayarnya.
dalam ini memberikan masa yang lama untuk orang yang berhutang itu membayar tempoh pembayaran tersebut. Yang kedua, pemberi hutang memaafkan semua hutangnya atau sebahagiannya, atau orang lain memberikan sesuatu supaya dia boleh menghilangkan kesusahannya yang disebabkan oleh tekanan hutang dan nafkah. Mereka yang duduk bersama-sama, mempelajari bersama-sama, mereka ini mempelajari Al-Quran ini, setiap orang antara mereka membaca sebahagian Al-Quran dengan penuh tadabbur dan khusyuk. Mereka berusaha untuk memahami maknanya dan mengetahui maksudnya. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya bagi mereka iaitu sifat akhlak, betapa pentingnya bagi mereka adab, iaitu adab dengan Al-Quran. Yang kedua, suri teladan yang baik dan salafus salih seperti mana Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam semua perkara yang dianjurkannya. Dia adalah sebaik-baik contoh dalam memberikan bantuan kepada sahabat-sahabatnya, terutamanya kepada mereka yang berhajat. Yang terakhir sekali, pengajaran hadis dalam hadis ini ialah yang pertama, kelebihan perbuatan memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesusahan. Terdapat banyak kelebihan orang yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesusahan ini. Barang sesiapa yang memudahkan dalam membantukan masalah hutang orang yang mendapat kesusahan itu, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allah menolong seseorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Allah akan memudahkan baginya, iaitu memudahkan segala urusannya. Yang kedua ialah galakkan supaya berkumpul bagi mempelajari dan membaca Al-Quranul Karim. Dengan ramainya orang yang berkumpul di suatu tempat untuk membaca Al-Quranul Karim ini, akan lebih banyak faedah yang akan kita dapat di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, sesungguhnya kebahagiaan hanyalah dicapai dengan amalan-amalan soleh, bukannya dengan kemuliaan nasab dan keturunan. Dan yang terakhir sekali, sikap saling mengambil berat, bekerjasama dan tolong-menolong orang Islam dan dalam perkara-perkara yang baik. Hadis 246. Matan hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talib hajatin aqbala ala jalasaihi faqala ashfa'u tu'jaru wa yakhdillahi ala lisani nabiyhi ma ahabba. Muttafaq alaihi. Wa fi riwayah takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab zakat, bab galakkan supaya bersedekah, di dalam kitab adab, muka surat 238 jilid 3, dan juga di dalam kitab tauhid. Darjat hadis ini ialah hadis sahih. Makna perkataan tu'jaru, mendapat pahala, iaitu balasan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membuat kebaikan. Yaqdi, menentukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyebabkan terpenuh atau tidaknya hajat tersebut melalui lisan Nabi. Maksud umum hadis menerangkan tentang kelebihan baginda membantu para sahabat yang datang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin meminta pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda datang berhadap dengan sahabat tersebut dan memberi syafaat kepadanya. Oleh itu Allah akan memberi ganjaran pahala dan menunaikan apa sahaja permintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kefahaman hadis dari segi fiqh ialah ketakwaan seseorang hamba Allah ini dapat
nilai dari perbuatan kalam sesama orang Islam dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menginginkan ketaatan perintahnya sahaja, meskipun dia juga melihat dari segi hubungan sesama makhluk-makhluk yang lain. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering memberi syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Jika kita sering mengingati orang yang ingin pertolongan, nescaya Allah Subhanahu wa taala berjanji ganjaran pahala untuknya dan juga kebahagiaan syurga di akhirat. Kefahaman dari segi akidah pula ialah apabila kamu memberikan syafaat, kamu akan diberikan ganjaran pahala, ataupun ada syafaat kamu yang diterima ataupun tidak. Ya khudi, iaitu menentukan kehendak Allah yang boleh menyebabkan menyeluruh ataupun tidak hajat tersebut melalui lisan Nabi. Semuanya tu adalah dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman akhlak, contohnya seperti memberikan syafaat kepada orang-orang yang memerlukan di hadapan para pemimpin serta pihak-pihak yang berhajat dengan berkaitan dengan pihak tersebut, kerana banyak orang yang menolak mengusahakan hal itu jika ia belum tahu apa syafaat yang diterima ataupun tak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk membantu orang-orang yang memerlukan dengan memberi syafaat kepada mereka agar mereka segera mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi syafaatnya itu dapat menjadi jalan saudaranya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya atau sebahagiannya. Pengajaran hadis yang pertama, galakkan supaya memberi syafaat kepada ganjaran pahala yang ada padanya, sama ada hajat terbabit ditunaikan ataupun tidak. Yang kedua, tidak dibenarkan memberi syafaat dalam perkara yang berkaitan dengan hukum hudud Allah apabila kesnya telah sampai kepada hakim. Iaitu tidak dibenarkan memberi pertolongan, iaitu syafaat, jika hukum hudud Allah ni kesnya telah sampai kepada hakim.